Okey, hai semua. Cikgu akan cuba bantu kamu dengan bab 8 garis dan sudut ya. Jadi topik ini dalam topik yang pertama ataupun sebelum tu kita berkenalan dengan perkataan-perkataan dia. Okey, in Malay as well as in English. Garis bersilang adalah intersecting lines di mana dia bertemu dekat tengah itu adalah garis bersilang. Next kita ada garis rentas lintang ataupun transversal. Garis selari parallel lines, garis renjang perpendicular lines. Yang ini yang membentuk huruf T yang tepat iaitu 90 darjah. Okey, next kita ada kekongruenan. English pun kita panggil congruency. Kongruen adalah benda yang sama. Okay, apa yang sama nanti kita tengok. Next kita ada pembahagi dua sama serenjang atau in English perpendicular bisector. Kita ada pembahagi dua sama sudut, angle bisector, sudut bersebelahan, adjacent angles. Contoh macam ni sini dan sini dialah bersebelahan. Okey, adjacent. Next kita ada sudut bertentangan bucu, ini dengan ini. Itu dalam bahasa Inggeris kita panggil vertically opposite angles. Okey, ini dengan ini ya. Baik, seterusnya kita ada sudut dongak ataupun angle of elevation. Okey, angkat kepala tengok dekat atas, sudut dongak. Okey, next kita ada sudut konjugat. Sudut konjugat adalah yang membentuk 360 darjah. In English we call it as conjugate angle. Sudut pedalaman interior angle, sudut pelengkap complementary angle, sudut penggenap supplementary angles, sudut reflex angle, sudut selang-seli alternate angle, sudut sepadan corresponding angle, sudut tunduk angle of depression, dan last sekali tembaring garis adalah line segment in English. Okey, pertama sekali kita akan tengok apa itu tembaring garis kongruen dan sudut kongruen. Kongruen bermaksud sama. Okey, jadi kita terus tengok latih diri 81 ini, jelaskan okey. Sama ada tembaring garis PQ ni dan juga RS, adakah mereka kongruen atau tidak? Senang saja kamu tengok sama ke tak. Kalau sama, mereka adalah kongruen. Sama ke tak? Tak sama bukan kongruen. Sama ke tak? Sama adalah kongruen. Macam tu je. Ini adalah dari segi sudut. Sudut dia kongruen atau tidak. Tengoklah sama tak sudutnya. Kalau sama, kongruen. Kalau tak sama, bukan kongruen. Kalau sama adalah kongruen. Macam tu. Senang saja kan? Next kita ada cara untuk anggar sudut. Okey, kita tahu kalau sudut dia tepat macam ni, ini adalah sudut tegak 90 darjah kan? Tapi kalau dia dalam bentuk L itu, dia dekat sini je. Maksudnya ini mestilah kurang daripada 90 darjah. Dalam huruf L itu, dia tiba-tiba dia lebih kot sini. Macam ni, mestilah lebih daripada 90 darjah. Katakan dia suruh kamu anggarkan berapakah sudut A di sini. Okey, berapakah sudut A? Kamu boleh anggar mungkin di 100 darjah, 130 darjah macam tu. Sebab kita tahu dia dah lebih daripada 90, tapi kita tak boleh ukur, dia suruh anggar. Jadi kira-kira mungkin 110 macam tu lah. Okey. Next kita, cikgu tak pergi detail sangat dengan benda-benda yang mudah. Kita terus ke benda-benda yang sukar sedikit. Kita ada beberapa perkara yang cikgu nak ajar kamu dekat sini, iaitu sudut-sudut yang kita berkenalan tadi, iaitu sudut pada garis lurus. Okey, sudut pada garis lurus selalunya macam ni. Cikgu dah pernah bagi tahu banyak-banyak kali, tak kisah dia belah berapa kali, keseluruhan sudut dekat garis lurus mestilah 180 darjah jumlahnya. Okey. Alright. Next kita ada sudut reflex. Sudut reflex ini ialah sudut yang lebih daripada 180 darjah. Tapi kalau kita lukis dekat sini, ini kita tahu 0 darjah, sini adalah 90 darjah, sini 180 darjah, sini 270, dan bila dia complete one circle, dia akan jadi 360 darjah. Kalau dekat sini adalah sudut tepat 90 darjah ataupun tegak. Okey. Kalau dia lebih sikit, okey, dia dah sudut reflex ini kita panggil cakar. Kita tak dekat sini dia tak beritahu pasal cakar, dia terus beritahu pasal reflex. Reflex maksudnya dia turun lagi dekat sini. Okey, bahagian ini lebih daripada 180 tetapi kurang daripada 360. Itu
itu kita panggil sebagai sudut refleks. Kamu boleh tahulah. Dan last sekali apa yang diperkenalkan di sini adalah sudut putaran lengkap. Okey, putaran lengkap dekat sini adalah 360 darjah. Okey, boleh check lah dalam English dia panggil apa? 360 darjah. Okey. Alright. Dia hanya dalam latihan ni dia hanya suruh kamu nyatakan dia adalah sudut pada garis lurus atau refleks atau putaran lengkap. Ini putaran lengkap, ini garis lurus. Yang ini mestilah refleks lah. Refleks maksudnya dia lebih daripada separuh, dia lebih daripada separuh tapi dia tak tutup bulatan dia. Okey, kurang daripada bulatan tu. Right? Mesti kena ada sedikit pembukaan dekat situ. Itu adalah refleks. Okey. Right, kita pergi terus ke yang seterusnya. 3 lagi sudut cikgu nak perkenalkan dekat sini, iaitu sudut pelengkap. Okay, complementary. Complementary ke pelengkap? Cuba check dalam English. Okay, complementary. Kalau kamu tengok complementary ataupun pelengkap, dua-dua huruf ada L dekat situ. Okay, complementary pun ada L dekat situ, pelengkap pun ada huruf L dekat situ. L ni kamu lukis besar sebagai huruf besar dan kamu kena tahu sini ada 90 darjah. Dalam setiap bentuk L tu ada 90 darjah kan. So sudut pelengkap maksudnya 90 darjah lah. Okey. Contoh cikgu belah dekat sini, cikgu tulis sini ialah 30 darjah. Berapakah sudut pelengkap bagi 30 darjah ni ataupun berapakah value of X? Kamu just ambil 90 iaitu nilai penuh, tolak dengan 30. Baki untuk X adalah 60 darjah macam tu. Okey, next kita ada sudut penggenap. Penggenap ataupun supplementary cikgu rasa dalam bahasa Inggeris, not very sure, kamu boleh check. Okey, ada macam huruf 8 dekat sini, itu menunjukkan 180 darjah. Okey, 180 darjah ataupun sudut pada garis lurus lah penggenap itu. Okey, next last kali kita ada konjugat ataupun sudut apa? Tadi kita tengok tu sudut namanya apa? Sudut putaran lengkap. Semua pun sama, cuma dia banyak sangat terma-terma yang lain. Konjugat ataupun conjugate, dua-dua pun ada huruf O dekat dalam. Jadi O menunjukkan satu circle ataupun bulatan, satu circle bernilai 360 darjah. Jadi konjugat maksudnya 360 darjah. Okey, yang ni pula 60 ialah sudut pelengkap bagi 30. Betul ke salah? So cuba tambah dua-dua, dapat tak 90? Sebab pelengkap kan huruf L mesti 90. Jadi betul lah. Okey, penggenap pula nampak tak huruf 8? 8 tu 180. Cuba tambah 2 ni, dapat tak 180? Kalau tak dapat, palsu. Kalau dapat, benar macam tu. Konjugat ada huruf O ataupun bulatan yang penuh. Okey, circle berjumlah 360. Tambah tengok, kalau dapat 360 betul lah. Okey, ini penggenap sekali lagi ada huruf 8 180 ya. Tambah dua-dua kalau dapat 180 betul jawapannya. Okey. Okay, yang lain kamu boleh cuba sendiri. Dan kita ada contoh satu dekat sini. Dia kata P dan 54 ialah sudut pelengkap. Jadi kita dah boleh cari huruf nilai bagi P. Nama untuk pelengkap tu kita dah nampak ada 90 darjah. So 90 terus tolak dengan 54. Kita tahu kita boleh dapat nilai untuk huruf P. So tekan sahaja kalkulator, 90 tolak dengan 54, kita akan dapat jawapan 36 darjah. Okey, 36 darjah dah lengkap. Next dia kata P dan Q ialah sudut penggenap ataupun ada huruf 8 tu kan, maksudnya 180 lah. P dengan Q sini adalah penggenap, penuh dia 180. P tadi kita dah cari iaitu 36 darjah. Kita tulisin 36, automatik bukan 360 kan, 36. Automatik kalau kita ambil penuh 180 dan buang 36 ni, okey, 180 darjah, buang 36, kita akan dapat value untuk huruf Q. Okey, ataupun di sini kalau kita tekan kalkulator, kita dapat nilai 144 darjah untuk nilai Q. Dah pun dapat di situ. Dan kita sambung baca lagi. Sudut konjugat bagi R ialah 260. Konjugat penuh kita tahu okey adalah 360. Betul tak? 360. So apa yang kita nak buat? 360 konjugat bagi R. Kita tolaklah R tu 260 tu, kita dapatlah value untuk R.
Okey, iaitu 100 darjah. Apa lagi ada? Sekarang dia nak huruf P, huruf Q, huruf A dan huruf S. Semua kita dah cari kecuali huruf S. Kalau kita tengok yang ini, penuh ini adalah satu bulatan lengkap. Maksudnya kalau kita ambil 360 sebagai bulatan lengkap, kita tolak keluar semua ni 54, tolak 36, tolak 144, tolak 100, kita akan dapat baki untuk huruf S, iaitu 26 darjah. Okey. Jadi kamu boleh pause dan tengoklah perlahan-lahan kalau kamu kurang faham. Cikgu akan jumpa kamu